Assalamualaikum, nama saya Syaza binti Ahmad Anwar. Saya akan menjelaskan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tokoh yang pertama ialah Abdullah Munshi. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin Abdul Qadir atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi. Tarikh lahir beliau adalah pada tahun 1796 atau tempat lahirnya adalah di Kampung Duyung, Melaka. Tarikh meninggal dunia beliau pula adalah pada tahun 1854 dan tempat meninggal dunia adalah di Singapura. Pekerjaannya adalah pengarang, penulis, pendeta dan jurubahasa. Bahasa yang diusahakan adalah bahasa Melayu. Pendidikan pula, beliau mendapat pendidikan agama dan duniawi semasa muda yang membantunya menguasai pelbagai bidang pengetahuan termasuk kesusasteraan dan sejarah. Tokoh yang kedua ialah Prof. Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar. Tarikh lahir beliau adalah pada 5 Mac 1940. Tempat lahir beliau adalah di Jitra, Kedah Darul Aman. Pendidikan sekolah rendah beliau adalah di Sekolah Melayu Jitra, Kedah pada tahun 1946 hingga 1949. Kemudian Kampung Baharu Girls School Alor Setar pada tahun 1950 hingga ke tahun 1951. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di pendidikan sekolah menengah Malay Girls College Kuala Lumpur. Kemudian Sultan Abdul Hamid College Alor Setar pada tahun 1957 hingga 1958. Beliau turut melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi iaitu di Sarjana Muda dalam Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1961. Selain itu, beliau juga melanjutkan pengajian di Sarjana dalam Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia, Universiti Indonesia Jakarta pada tahun 1963. Kemudian beliau melanjutkan di PhD dalam General Linguistics, University of London pada tahun 1969. Kemudian melanjutkan di Doktor Persuratan di Linguistik Melayu di Universiti Malaya pada tahun 1998. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang peranan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dari segi penyebaran ilmu dan pendidikan, beliau menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan moden dan menjadikan alat untuk penyebaran ilmu dalam pelbagai bidang. Kemudian beliau juga dalam segi penulisan karya kesusasteraan, karya beliau seperti Hikayat Abdullah memperkenalkan bahasa Melayu yang mudah difahami dan memperlihatkan bahawa bahasa ini mampu digunakan dalam konteks sosial, budaya dan ilmu. Kemudian terjemahan dan pemodenan bahasa. Abdullah Munshi ini menterjemahkan karya-karya asing ke dalam bahasa Melayu. Beliau memperkenalkan konsep-konsep baharu dan memperkayakan bahasa Melayu. Seterusnya, penyusunan tata bahasa. Beliau berusaha memperkenalkan struktur bahasa Melayu yang lebih teratur dan sistematik, menjadikannya lebih mudah dipelajari. Yang terakhir adalah pembaharuan sosial dan budaya. Melalui tulisannya, Abdullah menyokong pembaharuan sosial dan budaya dalam masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu menjadi alat utama untuk perubahan tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan peranan Hajah Asmah dalam memartabatkan bahasa Melayu pula. Dari segi penyelidikan dan pengembangan bahasa Melayu, Hajah Asmah menulis karya ilmiah mengenai tata bahasa, fonologi, sintaksis dan semantik yang menjadi rujukan penting dalam dunia akademik. Kemudian dari segi meningkatkan kedudukan bahasa Melayu antarabangsa, Hajah Asmah
memperkenalkan bahasa Melayu dalam persidangan antarabangsa dan mempromosikan bahasa ini sebagai bahasa ilmu dan budaya. Kemudian, penglibatan dalam dasar bahasa kebangsaan. Hajah Asmah membantu memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan, pentadbiran dan sektor korporat. Hajah Asmah aktif dalam pertubuhan bahasa. Beliau terlibat dalam organisasi seperti Persatuan Linguistik Malaysia dan Akademi Sains Malaysia untuk mempromosikan bahasa Melayu. Kemudian dari segi karya-karya yang terkenal, Hajah Asmah menulis buku dan artikel ilmiah yang memperkaya pengetahuan mengenai bahasa Melayu dari pelbagai aspek. Baiklah, kemudian kita berpindah kepada pemikiran Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pendidikan. Beliau percaya bahasa Melayu mampu digunakan untuk pendidikan dan penyebaran ilmu dalam pelbagai bidang, bukan hanya dalam konteks agama atau adat. Yang kedua, penulisan sebagai alat pemartabatan. Karya-karya beliau seperti Hikayat Abdullah memperkenalkan bahasa Melayu yang mudah dan praktikal untuk menyampaikan pelbagai aspek kehidupan sosial, budaya dan ilmu. Yang ketiga, bahasa Melayu untuk orang asing. Abdullah Munshi mendorong penggunaan bahasa Melayu di luar kalangan orang Melayu dengan menulis buku untuk mengajar orang asing seperti kitab pelajaran bahasa. Yang keempat, pemodenan dan penyusunan tata bahasa. Beliau berusaha memodernkan bahasa Melayu dengan menyusun tata bahasa dan ejaan yang lebih sistematik untuk memudahkan pelajaran. Yang kelima, penerimaan terhadap pembaharuan. Abdullah Munshi juga menyokong pembaharuan sosial dan budaya dalam masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu sebagai alat perubahan. Kemudian dari pemikiran Hajah Asmah dalam memartabatkan bahasa Melayu pula, yang pertama, penyelidikan bahasa Melayu. Beliau banyak menyumbang dalam penyelidikan tentang struktur dan teori linguistik bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hajah Asmah menekankan pentingnya bahasa Melayu sebagai simbol perpaduan dan identiti bangsa Melayu. Yang ketiga, penggunaan bahasa Melayu dalam dunia akademik. Beliau memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi dan dunia akademik. Yang keempat adalah pemartabatan dalam era globalisasi. Hajah Asmah mencadangkan agar bahasa Melayu diberdayakan dalam konteks globalisasi, terutamanya dalam teknologi dan komunikasi digital. Yang terakhir, pembangunan kamus dan rujukan. Hajah Asmah terlibat dalam pembangunan kamus dan sumber rujukan yang mengukuhkan pemahaman bahasa Melayu. Baiklah, mari kita lihat perbandingan peranan Abdullah Munshi dan Hajah Asmah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dari segi persamaan, yang pertama adalah komitmen terhadap bahasa Melayu. Kedua-dua mereka menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memartabatkan bahasa Melayu, sama ada dalam bentuk penulisan, pengajaran atau penyelidikan. Yang kedua adalah pengaruh dalam pendidikan. Abdullah Munshi dan Prof. Asmah memainkan peranan penting dalam pendidikan bahasa Melayu. Abdullah Munshi melalui karya-karyanya membantu memperkenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat yang lebih luas, manakala Prof. Asmah menjadi pakar dalam pengajaran dan penyelidikan bahasa Melayu di peringkat universiti. Dari segi perbezaan yang kita boleh lihat pula adalah yang pertama adalah dari segi sumbangan dalam bidang. Abdullah Munshi lebih dikenali sebagai tokoh sastera yang mempopularkan bahasa Melayu melalui karya sastera. Karyanya menjadi rujukan awal bagi perkembangan bahasa Melayu yang lebih formal dan sistematik. Manakala kalau
Prof. Asmah Haji Omar di sisi lain memberi sumbangan besar dalam bidang linguistik dan akademik melalui penyelidikan, pengajaran serta penulisan buku teks dan kamus. Beliau turut memperkenalkan dan mengembangkan teori linguistik dalam kajian bahasa Melayu. Yang kedua adalah perbezaan yang kita boleh lihat ialah fokus pada pendidikan formal. Kalau Abdullah Munshi tidak terlibat dalam pendidikan formal secara langsung, tetapi melalui karya-karyanya, beliau memberi inspirasi kepada generasi seterusnya untuk memartabatkan bahasa Melayu. Manakala kalau Prof. Asmah adalah pendidik di universiti dan merupakan salah seorang penyumbang besar dalam kurikulum bahasa Melayu di peringkat tinggi. Selain terlibat dalam penubuhan pelbagai yang mempromosikan bahasa Melayu di peringkat global. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah kedua-dua tokoh ini, Abdullah Munshi dan Hajah Asmah Omar, memberikan sumbangan besar dalam memperkasakan bahasa Melayu. Abdullah Munshi melalui karya sastranya yang menampilkan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi tinggi, manakala Hajah Asmah Omar melalui pendidikan dan penelitian bahasa Melayu yang memberikan pemahaman lebih mendalam dan penerimaan yang lebih luas terhadap bahasa ini di kalangan masyarakat global. Keduanya telah menjadikan bahasa Melayu sebagai lambang kebanggaan dan identiti nasional yang terus berkembang hingga kini. Sekian itu saja penjelasan saya tentang dua tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih.